Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi, Bismillahil syafi, Bismillahil muafi, Bismillahil wafi, Bismillahir rabbis samawati wal ard, Bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujtaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmah, kebijaksanaan, tebarkanlah kepada kami khazanah rahmat, kasih sayang, tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu pengetahuan, dan kurniakanlah kepada kami nikmat kefahaman. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa, ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu. Amin 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 ya rabbal alamin. Mukminin mukminat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang berada di rumah Allah pada malam ini dan seluruh ahli keluarga kita mendapat rahmat, kasih sayang, belas ihsan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengizinkan kita untuk sama-sama hadir ke rumahnya pada malam ini, pada 6 malam yang terakhir sebelum Rabiul Awal melabuhkan tirainya. Jadi pertemuan kita minggu depan, insya-Allah sekiranya diizinkan oleh Allah, kita dah bertemu pada bulan yang keempat, Rabiul Akhir. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, di kalangan sahabat Rasulullah ini ramai yang bernama Abdullah. Termasuklah ketua munafiknya juga bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam ramai-ramai Abdullah itu 4 orang Abdullah yang terkenal, dan masing-masing ada kelebihan masing-masing. Yang pertama, Abdullah bin Abbas yang dikenali sebagai Ibnu Abbas, pakar rujuk di dalam ilmu tafsir Al-Quran. Berkat daripada doa Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ketika mana dia dibawa ketika masih bayi kepada Rasulullah, dan Rasulullah mendoakan untuk beliau, ya Allah, berikanlah kepada bayi ini kefakihan di dalam agama, kefahaman yang mendalam dalam urusan agama, dan ajarkanlah kepada bayi ini ilmu tafsir. Dan berkat doa tersebut beliau tumbuh membesar sebagai seorang sahabat, juga seorang sepupu kepada Rasulullah, dan dia ini terkenal di dalam ilmu tafsirnya. Abdullah yang kedua, Abdullah bin Az-Zubair. Az-Zubair bin Al-Awam itu merupakan sepupu Rasulullah. Jadi Abdullah ini anak sepupu kepada Rasulullah. Beliau ini dalam kisah meminum darah bekam Rasulullah, dialah orangnya, Abdullah bin Az-Zubair ini. Kerana sayang sangat, cinta sangat, nak ambil berkat daripada Rasulullah, darah bekam Rasulullah pun sanggup diminumnya.
Dan Abdullah bin Az-Zubair inilah yang cuba untuk melaksanakan satu wasiat Rasulullah, iaitu baginda pernah meluahkan perasaan kepada Sayyidatina Aisyah untuk melihat Kaabah sebagaimana Kaabah yang didirikan oleh Nabi Allah Ibrahim satu ketika dahulu. Dan Abdullah bin Az-Zubair ini pernah bina semula Kaabah seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah, tetapi kemudiannya beliau ini dikepung, diserang dan akhirnya gugur syahid. Dan kemudiannya Kaabah itu dibina semula sebagaimana binaan Quraisy dan kekal sampai ke hari ini. Itu anak sepupu Rasulullah. Abdullah yang seterusnya, Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia dan bapa dia ini sahabat Rasulullah. Dan dia ini seorang sahabat yang cukup baik, anak muda yang cukup baik, dan beliau pernah diwasiatkan oleh Rasulullah, ikut segala arahan bapa kamu. Bapa dia ni orang hebat, Amru bin Al-As, pernah menjadi gubernur di Mesir. Dan apabila berlaku pertikaian di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, ayahandanya berada di pihak Muawiyah. Dan kerana mematuhi wasiat pesanan Rasulullah ini, Abdullah bin Amru ini berpihak di sebelah bapaknya. Dan Abdullah yang terakhir, yang sebenarnya inilah yang saya nak ceritakan di awal pertemuan kita ini, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Bapaknya tidak perlu diperkenalkan lagi, Sayyidina Umar Al-Khattab. Anak dia ini bernama Abdullah bin Amru. Anak dia ini, kehebatan anak dia ini, selain daripada sahabat yang baik, pakar rujuk di dalam ilmu-ilmu Islam, dia ini antara periwayat hadis yang meriwayatkan banyak hadis, sehingga berjumlah 2630 buah hadis. Dia ni di belakang sedikit daripada Abu Hurairah. Dan kehebatan dia ni yang tidak ada pada orang lain ialah seorang sahabat yang cuba untuk meniru segala benda yang dibuat oleh Rasulullah. Sehingga dalam erti kata kita ni, dia ni menciplak setiap apa yang dibuat oleh Rasulullah, dia akan buat. Rasulullah pakai apa, warna apa, Rasulullah berdiri di mana, duduk macam mana, dia akan cuba tiru sebiji macam Rasulullah. Pada suatu ketika, Abdullah bin Amru ini, Abdullah bin Umar Al-Khattab ini, dia bawa satu jemaah haji berjumlah 70 orang jemaah, membawa bersama 200 ekor unta, bergerak daripada Madinah, merentasi padang pasir lebih kurang 500 km. Sampai di pertengahan jalan, dia minta kafilah dia ini, rombongan ini berhenti. Tiba-tiba tanpa ada signal apa-apa, kita berhenti di sini. Parking dulu. Dan dia ini berjalan di tengah-tengah padang pasir itu menuju ke sebatang pokok. Semua rombongan ni tengok apa yang Abdullah ni nak buat ini. Dia berjalan sampai ke pokok tersebut, dia duduk dan buang air kecil. Kemudian balik semula. Sahabat kata, Allah, kita ini ingatkan ada lah benda yang besar sangat, berhenti ni tengah-tengah padang pasir, berhenti semata-mata kau nak pergi kemih. Dia kata, aku bukan nak pergi kemih sangat, sebab satu ketika dahulu, ketika aku bersama baginda Nabi SAW, Rasulullah berhenti di sini. Kemudian Rasulullah pergi di bawah pokok itu, dan Rasulullah buang air kecil di bawah pokok itu. Jadi aku buat hari ini kerana aku nak ikut macam mana Rasulullah buat. Bukan sebab dia nak kecil sangat, tetapi kerana dia pernah ingat, dia ikut rombongan Rasulullah. Di situlah Rasulullah berhenti, dan di bawah pokok itulah Rasulullah buang air kecilnya. Ni nak cerita sahabat ni, seorang yang begitu unik sekali. Dia cuba buat apa sahaja yang Rasulullah buat, dia buat. Itu kisah pertama. Kisah yang kedua, pada suatu ketika beliau bersama beberapa orang sahabat yang lain lalu ke satu kawasan. Dan apabila lalu ke kawasan tersebut, tiba-tiba Abdullah bin Umar ini tunduk kepala. Jadi sahabat tengok, apakah halkah dia ni? Tiba-tiba tunduk kepala ni. Lalu sahabat tanya, kenapa engkau tundukkan kepala? Dia kata, satu ketika dahulu aku pernah bersama Rasulullah lalu jalan ini, dan pada ketika itu di kawasan ini ada pokok, dan pokok itu ada julannya, ada dahannya ke bawah, dan bila kami lalu, Rasulullah tundukkan kepala.
Jadi aku pun tunduk juga lagi ni, walaupun pokok tu dah tak ada dah. Nak ceritanya Abdullah bin Umar ini begitu sekali, pokok dah tak ada dah, tak ada apa-apa dah, tapi dia ingat satu ketika dahulu di kawasan tu ada pokok, dan Rasulullah bila lalu kawasan tu Rasulullah tunduk. Dia pun tunduk juga. Itu dua kisah. Kisah yang lain pula, pada suatu ketika dia pergi ke Mekah, naik unta ni dah sampai dah ke tempat parkingnya lah. Kalau kita boleh namakan tempat parkingnya. Sampai dari situ, tapi dia tak berhenti. Dia pusing sekali, tak berhenti juga, dia pergi pusing sekali lagi. Jadi sahabat lain tanya, apakah halnya ni? Dah sampai dah ni, kenapa pusing? Dia kata, satu ketika dahulu aku pernah bersama Rasulullah kawasan ni, dan Rasulullah bila sampai ke sini, Rasulullah tak berhenti, Rasulullah pergi pusing. Jadi aku pun ikut pusing juga. Jadi Rasulullah pusing tu sama ada Rasulullah saja nak pergi tengok kawasan ke, ataupun ada Allah A'lam lah apa-apa sebabnya. Tetapi Abdullah bin Umar ini dia tak tanya sebab itu. Dia tengok apa yang dibuat oleh Rasulullah, dia ikut. Tu kisah Abdullah bin Umar ini. Dan kalau kita nak senaraikan, banyak lagi kisah-kisah Abdullah bin Umar ini yang dia buat ini semata-mata kerana Rasulullah buat. Cerita yang lain juga di Mekah juga. Selepas beberapa kali dia pergi ke Mekah, satu ketika tu dia teringat, macam Rasulullah ini pernah masuk ke dalam Kaabah hari pembukaan kota Mekah. Dan Rasulullah masuk bersama beberapa orang sahabat, antaranya Sayyidina Bilal. Jadi dia tanya Bilal, wahai Bilal, ayahanda Bilal, Rasulullah masuk dahulu, Rasulullah buat apa dalam Kaabah? Jadi Bilal kata, Rasulullah solat. Dia tanya, di tempat mana Rasulullah solat? Dalam 4 penjuru Kaabah tu, tempat mana? Jadi Sayyidina Bilal tunjuk, itu tempatnya. Rasulullah solat dalam Kaabah tu, Rasulullah menghadap ke arah mana? Kan kita menghadap ke arah Kaabah. Jadi dah dalam Kaabah, nak menghadap ke arah mana? Jadi Sayyidina Bilal kata, Rasulullah hadap ke situ. Dia pun tanpa cakap panjang lagi, dia pergi ke tempat Rasulullah berdiri dan dia menghala ke arah Rasulullah halakan. Itulah sahabat yang unik ini, Abdullah bin Umar. Sampai Sayyidatina Aisyah sebut, ma kana ahadun yatba'u atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manazilihi kama yatba'uhu Ibnu Umar. Tidak ada seorang pun di kalangan sahabat-sahabat yang hebat-hebat yang ada ini, seorang yang dapat menandingi Abdullah bin Umar dari segi yatba'uhu asaran Nabi, ikut segala apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini sampai dianggap sebagai meniru, menciplak setiap apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa